بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وشفيعنا سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Teman-teman yang dirahmati Allah, keadaan yang saya melihat sekarang, keadaan yang menyebabkan saya berfikir banyak kali, dan banyak persoalan yang terlintas dan memenuhi fikiran saya. Adakah kita disediakan untuk menjadi umat Islam yang akan setuju dengan apa jua syarat akan datang? Tuan-tuan rahmati Allah, minta maaf, hari ini nak cakap daripada hati saya. Kenapa kita dipaksa dengan begitu tegas untuk divaksin? Wallahi tuan-tuan, saya, subhanallah, saya telah diuji hari ini dengan satu ujian yang agak berat. Sebab saya tak ambil vaksin sampai sekarang. Dan saya bukan kata keras kepala, tapi saya tak akan terima untuk saya dibodohkan. Ataupun saya tak setuju dengan permainan yang berlaku sekarang. Tengok tuan-tuan, kata vaksin. Mereka kata kalau dah vaksin maksudnya endemik. Tetapi kenapa kita tengok masih ada lagi peraturan-peraturan yang sangat mengelirukan? Iaitu kena pakai mask ketat dan sebagainya. Tuan-tuan rahmati Allah, permainan yang berlaku, saya tak pernah ragui bahawa sini ada satu permainan yang dibuatkan untuk menjadikan kita satu bahan ujian. Betul, bukan bahan ujian di segi perubatan. Tetapi tuan-tuan rahmati Allah kena ingat, apa yang berlaku sekarang ni di negara kita dan senario yang begitu pelik yang berlaku di Malaysia, tujuan dia satu, tuan-tuan. Satu test. Ya. Test di mana kita diperhatikan oleh musuh Islam, khususnya Yahudi dan Nasrani. Dia nak perhatikan orang Islam sekarang. Adakah mereka ni mudah untuk disediakan kepada fasa akan datang? Tuan-tuan rahmati Allah, kena ingat, perubahan kita tidak akan berlaku sekaligus. Hatta orang bila jatuh dalam agama ataupun apabila kita mula buat maksiat, tuan-tuan, kita tak akan mula buat maksiat sekaligus. Seperti zina. Orang tak akan terus terjatuh dan terjerumus dalam maksiat zina sekaligus. Dia akan ada langkah demi langkah. Permulaan dia akan rasa kasih sayang kepada seorang wanita. Dia akan kata we are just friend. Dia akan membina hubungan yang tidak syar'i dengan seorang wanita. Kononnya kasih sayang. Lama kelamaan mereka bertemu. Lama kelamaan akan kuat hubungan ini. Mereka hanya gunakan teks dan sebagainya. Akhirnya berlaku perzinaan. Begitu juga tuan-tuan. Kalau orang Yahudi yang laknatullah ni, dia nak kita terima dia. Dia nak kita ada hubungan dengan dia. Tapi Malaysia ni ada senario. Mereka nak test rakyat Malaysia dulu. Sebab Malaysia antara negara yang mempunyai rakyat yang betul-betul sayang Islam dan satu-satunya negara Islam yang masih sangat menentang kehadiran ataupun kewujudan negara yang jahat itu. Negara bangsa yang dimurkai oleh Allah. Jadi bila saya fikir, kenapa peraturan-peraturan ketat sangat? Kenapa terlalu ta'assub nak suruh satu umat Islam divaksin? Kenapa tuan-tuan? Dengan begitu peraturan dulu kita di PKP habis-habisan. Bayangkan tuan-tuan, kita selama 2 tahun kita ditekan atas alasan apa? Atas tujuan apa? Untuk divaksin. Kemudian kita divaksin. Kenapa tuan-tuan rahmati Allah begitu peraturan begitu tegas? Sekarang ni tak boleh rentas negeri sebab wajib tunjuk bahawasanya divaksin. Allah Subhanahu Wa Taala uji saya dengan satu ujian dan saya terima ujian itu. Alhamdulillah, tak apa. Dan saya terima, bila orang suruh batal balik, saya kata, baik tuan, saya batal balik. Tak ada masalah. Tapi di situ saya melihat bahawasanya, kita tak boleh nak salahkan siapa-siapa. Mereka semua bekerja dan ikut sistem. Tetapi yang saya melihat bahawasanya, sekarang ni kita disediakan untuk menerima satu perkara. Maka test ini yang telah sediakan untuk negara kita dan semua negara Islam. Jangan kata Saudi, Emirat. Tuan, negara Arab sekarang tidak ada suara yang benar. Minta maaf.
Jangan samakan Malaysia dengan negara Arab Saudi. Negara Arab Saudi tidak ada hak asasi manusia. Kena ingat tuan-tuan, Malaysia kita ada undang-undang dan sistem. Tetapi sistem kita ni, kita diugut, kita ditakutkan. Tengok, sepanjang tempoh 2 tahun kita ditakutkan dengan COVID. Kononnya wabak berjangkit, wabak yang boleh bunuh manusia. Akhirnya rupanya tidak berjangkit dan tidak bahaya. Sebab mereka telah, tengok, ramai di kalangan orang Islam telah divaksin. Saya bukan nak bicara pasal vaksin tu baik ke jahat, apa mudarat dia. Tapi saya nak bicara sekarang ni, kenapa begitu tegas dan keras untuk memastikan hatta golongan, mereka nak cari golongan yang tak vaksin ni. Kenapa tuan-tuan? Pegawai polis tanya saya, kenapa Cik Muhyidd tak vaksin? Saya kata saya tak nak, saya sihat. Tak apa, dia faham. Alhamdulillah, polis kita difaham. Dia tak paksa. Tapi dia kata arahan kami tidak membenarkan awak rentas negeri, minta maaf, patah balik. Saya kata baik tuan, saya patah balik. Mereka pun ikut arahan. Kita tak boleh nak salahkan mana-mana pihak. Alhamdulillah saya sabar, saya patah balik. Tetapi bila saya mikir, kenapa? Rupanya mereka nak cari. Mereka nak cari orang yang tak vaksin lagi. Mungkin kita yang tak vaksin ni adalah satu benda yang pelik. Tak, insyaAllah mereka tak akan apa-apakan kita. InsyaAllah. Malaysia, tuan-tuan, negara yang ada hak asasi manusia lagi. Tapi jangan samakan kita dengan Emirat ataupun Saudi. Tuan-tuan rahmati Allah, Emirat, Saudi, Bahrain, banyak negara Arab. Banyak negara Arab kecuali Oman. Oman saya tak tahu senario dia macam mana. Tapi Emirat, Bahrain, Saudi, antara negara yang telah jatuh dan telah dipegang oleh Yahudi, cuma Saudi tunggu masa untuk mengisytiharkan hubungan diplomatik dengan Israel. Sebab Saudi masih dalam keadaan wait and see. Saya nak tunjuk satu video. Tengok negara Arab betapa hina. Once awak dah mula tunduk, awak akan tunduk semua. Saya tahu tuan-tuan, kita nak vaksin sebab kita nak selesa, nak rentah negeri. Sebab orang yang tak vaksin, dia akan rasa diri dia dizalimi. Betul. Saya rasa. Banyak perkara saya tak boleh buat. Banyak kebebasan saya tersekat. Tapi Allah masih bantu. Allah nak uji sikit je. Tapi saya nampak kemanisan ujian ini. Alhamdulillah. Sebab Allah kata apa? Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Bila datang ujian, Allah Subhanahu wa taala nak tengok adakah kita sabar ke tak? Dia kena sabar. Tak boleh melantang, tak boleh marah tuan. Mungkin kita rasa sedikit kezaliman. Betul. Tapi saya sedih tuan. Saya rasa macam dikurung. Tak apa. Tak apa. Saya sabar. Kita kena sabar, kena tenang, tak boleh marah. Tapi Allah Subhanahu wa taala nak suruh kita fikir. Apa di sebalik program vaksin yang jahat ni? Apa di sebalik dia? Tengok, kenapa salat masih tak boleh rapat? Kenapa ada peraturan-peraturan yang sangat-sangat pelik untuk orang nak masuk masjid? Kenapa sekarang ni mereka tekan Terengganu dan Kelantan? Kenapa tekanan begitu hebat kepada Kelantan? Sebab ramai umat Islam yang masih berkeras. Mereka nak cari ni, yang sikit ni. Tuan-tuan rahmati Allah, sekarang ni mereka nak cari yang bukan keras kepala, yang agak ada kekuatan. Sampai sekarang saya bertahan, tuan-tuan. Saya tak tahu sampai bila saya boleh bertahan, tapi saya boleh bertahan. Mungkin sebab peribadi saya, mungkin sebab saya tak takut. Minta maaf, bukan saya takut mati Allah Subhanahu wa taala. Saya takut pada Allah. Tapi saya tak takut pada sistem. Saya tak takut. Terus terang cakap. Tapi saya risau dengan kenapa korang nak paksa kita dengan vaksin? Begitu dahsyat. Kenapa? Apa motif? Dulu kalau anak kita tak vaksin, tak apa. Mereka maafkan, kita boleh bergerak. Tapi kenapa syarat yang begitu ketat selama 2 tahun lebih? Kita dikurung, kita diketat, kita diikat dengan berbagai syarat. Kenapa tuan-tuan? Apa tujuan dia? Saya tak pernah tengok keadaan begini di bumi yang tercinta ini. Kenapa tuan-tuan? Sebab ada benda di sebalik. Okey, saya nak tunjuk video. Tengok sekarang ni. Korang tengok sendiri bagaimana keadaan negara Bahrain yang begitu hina menerima kedatangan menteri luar negara yang jahat itu, negara penjajah Yahudi, dan bagaimana Raja Bahrain begitu hina. Minta maaf. Tengok sendiri. Okey, jom kita tengok.
Kenapa Bahrain boleh jatuh? Kenapa Emirat boleh jatuh dan buat hubungan diplomatik dengan Yahudi? Sebab mereka dah terima jatuhkan agama Allah. Tuan-tuan rahmati Allah, kalau agama dah jatuh, semua yang lain jatuh. Kalau salat awak jatuh, yang lain semua awak boleh jual. Kalau agama awak boleh jual, harta awak boleh jual, maruah awak boleh jual, isteri awak boleh jual, sebab agama tak ada. Benteng pertahanan paling penting bagi seorang Muslim, agama dia. Agama dia. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata di akhir zaman, yabi'u dinahu bi'arad min ad-dunya. Akan jual agama dia dengan sedikit habuan dunia. Subhanallah. Tengok. Ini adalah kedatangan. Bahrain telah menerima kunjungan Menteri Luar Bahrain. Tengok. Ini Menteri Luar Israel yang begitu ganas, tuan-tuan. Tengok. Tengok bendera Israel di Bahrain dua. Kenapa bendera Bahrain satu? Tuan-tuan rahmati Allah, bila tetamu luar datang negara kita, sepatutnya bendera kita paling banyak. Tengok ni. Dua bendera dia. La'anahumullah. يصف ربيد لقاءه بالحميم مع العاهل البحريني حمد بن عيسى الخليفة. Tengok bendera Yahudi. Banyak sepah. Bagaimana perasaan orang Arab apabila mereka mengiktiraf negara jahat ini sebagai negara yang berdaulat? Dah lupa ke hak saudara kamu di Palestin? Tengok senyuman orang Yahudi. Ya Allah. Subhanallah, tuan. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود. Di manakah firman Allah? Di manakah amaran Allah Subhanahu wa taala supaya jangan jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai sekutu? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ba'dhum awliya'u ba'd. Allah bagi amaran. Tengok subhanallah, bila saya tengok Bahrain, minta maaf tuan, jangan marah kat saya. Bahrain, Emirat, Saudi dan negara kita. Begitu ikut sistem. Saya risau tuan. Wallahi saya risau. Begitu ikut sistem Yahudi ini. Mereka semua ni negara yang taat kepada sistem. Vaksin, Bahrain dah vaksin. Emirat 100% dah vaksin. Tapi kenapa masih pakai ni mask? Kamu kata vaksin ni untuk bendung COVID-19. Tapi kenapa masih lagi takut dan risau? Sebab tuan-tuan rahmati Allah, saya nak bagi tahu, vaksin ni bukan ada berkaitan pasal kesihatan. Dia ada, orang kata, udang di sebalik batu. Ada muslihat yang tersimpan ataupun terselindung bawah perkara ini. Mereka nak test kita setakat mana kita boleh taat dan ikut sistem. Jangan, sebab tu saya kata rakyat Malaysia, jangan terkejut. Harap saya salah. Jangan terkejut, jangan heran kalau negara kita akan ada hubungan diplomatik dengan Israel tidak lama lagi. Naam. Saya dah cakap kepada semua sahabat saya. Saya dah cakap bahawasanya Yahudi nak ambil Malaysia. Mereka nak ambil dan boleh ambil secara damai. Tak perlu berjuang. Cuba tengok orang kita yang begitu, orang Islam kita yang begitu, bukan Islam Tengok orang Islam kita yang begitu, kita panggil pro yang begitu dahsyat mempromosi vaksin. Kalah orang bukan Islam. Kenapa tuan-tuan? Saya bukan kata nak anti-vaksin ataupun pro. Tapi kenapa orang Islam kita sanggup terima walaupun dengan kebodohan yang berlaku skala besar, kebodohan di mana antaranya tuan-tuan bila kita tengok orang boleh merokok dan keluarkan asap yang mudarat ini dan boleh buka mask dan boleh merokok. Sebab apa? Alasan dia boleh merokok. Bukankah itu membahayakan kesihatan? Bagi saya rokok lagi bahaya 100 kali ganda, 100,000 kali ganda rokok lagi bahaya daripada COVID-19 yang bohong. Tapi inilah permainan yang membodohkan kita. Kemudian, di satu tempat, dah mereka boleh berkumpul, boleh beli belah
tak takut jangkitan. Tapi di masjid mereka akan takut jangkit dan sebagainya. Peraturan-peraturan yang tidak logik langsung bagi orang yang waras. Apatah lagi dalam agama. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, saya terus terang nak cakap, jangan terkejut sekiranya negara kita akan melangkah ke arah berdamai dengan orang Yahudi. Dia akan berlaku. Sebab kita dah berjaya. Berjaya dalam semua test. Test salat jarak kita berjaya. Test tutup masjid kita berjaya. Tak perlu gaduh. Masjid telah tutup terus. Kita berjaya ke tak? Berjaya. Tutup masjid berjaya. Salat Jumaat dikurangkan dan dimatikan motif dan ruh semangat salat Jumaat dimatikan lama dah. Yang ni kita tak perasan dulu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sekarang ni uji kita supaya kita perasan. Tuan-tuan rahmati Allah, salat Jumaat paling yang Yahudi tak suka. Paling Yahudi tak suka. Cuba tengok khutbah Jumaat kita. Cuba tengok orang yang berkhutbah Jumaat. Adakah khutbah Jumaat ini akan menghidupkan kita, menjadi kita bila salat Jumaat sepanjang minggu kita macam kita berapi? Tidak. Sebab kita pergi Jumaat tidur dulu. Sekarang ni masjid ditutup, dibuka balik. Sekarang ni dibuka balik. Tapi tengok salat jarak. Dan khatib kadang-kadang cakap pasal apa? Pasal benda yang tidak menghidupkan roh perjuangan umat Islam. Subhanallah. Jadi, minta maaf. Bagi saya, tuan-tuan rahmati Allah, ujian yang akan kita harungi, betul, salat jarak berjaya. Cuba tengok. Masjid kita berjaya. Vaksin berjaya. Semua kita berjaya. Apakah alasan kita nak tolak? Tuan-tuan rahmati Allah. Tempat maksiat dibuka balik. Tempat berjudi dibuka balik. Minum arak dibenarkan. Orang Islam kita kalau berkelah, boleh pergi berkelah. Tak pernah pun mereka tak bunyi sekarang ni. Kalau buat Jumaat, orang tak bunyi. Kalau kita tak salat Jumaat, orang tak bunyi, tuan-tuan. Orang kata, dah ustaz, kita tak akan bagi, wallahi kita akan mati, tak akan bagi orang Yahudi masuk negara kita. Jangan bercakap banyak, tuan-tuan. Saya dah kata, kalau bab agama Allah, engkau dah membisu dan senyap, dan ulama kita tak pernah bersuara, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kita penghinaan. Kenapa, tuan-tuan? Dengar Allah kata apa? Dengar ayat ni, surah Al-Maidah. Allah kata apa? Wallahi, tuan-tuan, dengar ayat ni. Allah kata, وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memerintah dan adili mereka dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, yakni Quran dan Sunnah. Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan ikut hawa nafsu orang Yahudi. Wahdharhum, berhati-hati dengan muslihat orang Yahudi. Wahdharhum an yaftinuka an ba'dhi ma anzalallahu ilaik. Allah Subhanahu Wa Taala bagi peringatan kepada Rasulullah. Kita apatah lagi? Wahdharhum an yaftinuk. Berhati-hati dengan orang Yahudi kalau mereka akan buat satu tipu hilah untuk jauhkan awak dan menguji awak sedikit daripada apa yang Allah turunkan. Tuan-tuan, tak boleh tinggal sikit daripada Quran dan Sunnah. Sikit. Allah kata apa kepada Rasulullah? Wahdharhum an yaftinuka an ba'd ma anzalallahu ilaik. Sedikit tuan-tuan. Tahu tak? Sedikit kalau kita tinggal daripada sunnah, maka kita telah rugi dan jatuh. Apatah lagi kalau salat pun dah bukan sunnah, fardu. Wahdharhum, berhati-hati. Allah kata, tuan-tuan rahmati Allah, jangan percaya kepada orang Yahudi. Tapi kita percaya. Kita bukan percaya, kita yakin kepada mereka. Wahdharhum an yaftinuka an ba'dhi ma anzalallahu ilaik. Fa in tawallaw
Bila mereka berpaling muka, ini sebenarnya ayat untuk Yahudi, tapi untuk orang Islam juga, untuk semua. فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ. Tuan-tuan rahmati Allah, sedikit kita melawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedikit kita menyanggah sunnah Rasulullah, sedikit, walaupun salat jarak, tengok, sedikit, banyak benda kita dah melawan Allah dan Rasul. فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ. Bila kita melawan sunnah Rasulullah, menyanggah dan kemukakan pendapat kita dan menolak Quran dan sunnah, maka ketahuilah kita dah mula masuk dalam fasa dosa-dosa yang akan berlambak. فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ. Allah kata, وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. Kebanyakan manusia seleweng, penyeleweng. Sebab tu kita tengok, saya kata, subhanallah, subhanallah tuan. Kelompok kecil ni, wallahi saya sayang. Kita tak kenal sebab mereka. Kelompok yang kecil ni, yang masih tegas tak nak vaksin, saya hormat mereka. Tapi mereka ditekan hari demi hari. Kenapa tekanan ini? Mengapa tekanan ini yang sangat pelik? Saya heran tuan. Wallahi saya heran. Saya kata kepada seorang pegawai, tuan, saya sihat. Saya tak perlu vaksin. Saya sihat. Dan saya tak terima sebarang ubat. Kenapa? Mereka tak boleh nak jawab. Itulah arahan. Itulah arahan, tuan. Kenapa nak semua orang vaksin? Sebab, tuan, mereka nak pastikan Malaysia ni semua akur. 100% mereka nak. 90% ni. Yang sikit ni, kenapa? Walaupun kita sihat. Sebab tu, tuan rahmati Allah, akan ada lagi fasa lepas ni. Akan ada. Sebab tu saya cakap, jangan ingat kita telah selesai. No. Fitnah yang akan datang lagi besar. Mungkin fitnah akan datang, syllabus kita akan diubah. Syllabus kita akan diubah. Sekarang ni syllabus kita, Masya Allah, bila saya tengok buku anak saya, Masya Allah, ya Allah, jagalah negara kita, ya Allah. Syllabus anak saya comel, tuan. Sekolah Seridi ni, pendidikan bagus. Dia ajar Quran, ajar hadis, ajar sunnah. Ya Allah, jagalah negara kita, ya Allah. Wallahi, tuan, saya berdoa untuk Allah, lindungilah Malaysia. Sebab ulama tak ada. Saya tak nampak seorang ulama yang boleh bersuara sedikit pun. Saya tengok kiri kanan. Allah uji saya. Subhanallah, Allah uji saya. Allah uji saya lagi. Allah uji supaya saya tak rasa selesa dan senang. Mungkin suatu hari ayat Al-Quran yang membongkarkan kejahatan Yahudi mungkin akan dilarang dibaca seperti mana Saudi, tuan. Mungkin ayat Quran yang membongkarkan kejahatan Kristian, mungkin kita tak boleh nak baca. Mungkin kita akan lagi ada tindakan besar. Nah, tuan. Allahu Akbar. Allahu Akbar, tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jauhi kita daripada fitnah yang akan berlaku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada apa yang menantikan kita di segi ujian yang besar, tuan. La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada fitnah akhir zaman, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita, insya-Allah. Barakallahu fikum, sahabat. Doa saya, moga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita di dunia dan akhirat, dan jauhkan fitnah dan ujian yang sangat berat. Sebab tu saya kata, sebab itulah, tuan-tuan rahmati Allah, saya kata mungkin ujian kita akan datang lagi berat. Wala haula wala quwwata illa billah. Dan sehingga kita bertemu lagi, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.